Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah on ke belum ni? Oh, dah ya ke? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sekejap MJ ni kan bab-bab teknikal ni kan dia macam tak berapa nak pandai sangat. Okey, so adakah yang bersama dengan MJ pada malam Jumaat ni? Bukan malam Jumaat, malam Sabtu. Malam Sabtu, besok adalah hari Sabtu. Okey. Lama sangat kan MJ tak live. Selalu duk tempik video-video je. Anyway, terima kasih kepada tim MJ. Walaupun dengan kesibukan masih MJ tak dapat nak buat live, setidak-tidaknya ada video-video yang daripada kelas-kelas yang MJ buat tu dipotong-potong untuk memberi manfaat kepada society. Okay guys. Okey, seperti biasa, okey, MJ nak minta jasa baik daripada anda untuk bantu MJ supaya kita dapat memberi manfaat kepada lebih ramai orang lagi. Okey. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, malam ni kita cuba nak menghabiskan part 3. MJ dah live pada bulan lepas, part 1 dengan part 2, bayar loan rumah. Dah lama bayar loan rumah tapi baki pinjaman ataupun baki pembiayaan macam tak gerak-gerak. Siapa yang ada perasaan macam tu? Dia ada loan rumah, dia bayar dah 10 tahun, dia dah bayar 15 tahun kan, tapi baki macam tak gerak-gerak. So kita nak ambil tahulah kenapa keadaan itu berlaku dan macam mana kita nak mencari solusi supaya duit kita yang kita penat bekerja pagi, petang, siang, malam kan, cukup bulan bayar hutang tu, kita tak nak duit kita flow out kerana kita tak faham tentang pengurusan kewangan dari segi pembiayaan ataupun pinjaman hartanah kita. Okay, right. Tapi tak seronok kan kalau MJ nak buat live ni kalau audien tak ramai. So jadinya MJ minta sangat-sangat, sebab MJ ni jarang buat live. Jarang buat live, selalu video-video MJ je. Ni kali ni live. So alhamdulillah MJ baru balik daripada Europe. Bukanlah baru balik, besok cukup seminggu lah. Tapi biasalah kalau balik daripada negara yang berbeza dia punya time dengan kita ni, dia berlakulah jet lag, pening-pening lalat kan. So jadinya nak dapat balik waktu Malaysia tu, dia kena ada adjustment dekat situ. Tapi kalau seminggu tu insyaAllah dah okey. Cuma MJ masih sesama kerana cuaca dekat sana sangat sejuk. Dia dia punya cuaca tu tak sejuk sangat tapi disebabkan angin, windy tu yang menyebabkan dia sejuk. Okay, so anyway, sebelum MJ teruskan yang mana dah masuk dalam sesi live MJ pada malam ini, MJ nak tengok boleh tak kita berkenalan, sebab lama rasanya MJ ni tak bertanya siapa yang follow MJ ni. MJ pun tak tahu bekerja ke, berniaga ke, lokasi di mana. Kan, kalau bekerja sebagai apa, kalau berniaga apa. Setidak-tidaknya MJ dapat perkenalan dengan sesiapa yang dah join pada waktu ini. Sambil-sambil itu, sambil-sambil komen tu, bolehlah tag kawan-kawan, adik-beradik, jiran-jiran, yang pastinya majoriti kan mesti ada loan rumah ataupun financing rumah ataupun berniat untuk membeli rumah dan membuat financing. Jadinya sebelum kita buat satu keputusan yang besar, sebab loan rumah ataupun financing rumah ni, kalau MJ sebut loan tu konvensional, kalau MJ sebut financing tu Islamic. Financing rumah ni, sebab ada orang yang dia tak familiar dengan perkataan financing, jadinya kita kena sebut dua-dua supaya orang faham, oh sebenarnya financing tu Islamic, loan tu adalah untuk konvensional. Sebagai Muslim kita tak boleh loan lah, kita kena financing. Okay, so kalau MJ sebut financing tu adalah pembiayaan dalam bahasa Melayu dia, kalau loan tu adalah pinjaman. Dalam kontrak sebagai Muslim, akad kita tak boleh
Allah mengharamkan riba, tapi Allah menghalalkan jual beli. Jadinya kita punya perjanjian kontrak yang perlu kita persetujui adalah kontrak jual beli. Kalau kita nak beli rumah, bank beli dulu rumah tu daripada developer ataupun daripada seller. Lepas tu bank akad dengan kita, agreement dengan kita, bank jual dengan kita. So akad dia adalah akad jual beli. Okay, alright. So guys, boleh tak kita berkenalan sambil-sambil tu MJ tengok. Okay, Fendi Mohsin, Assalam MJ. Waalaikumsalam. Boleh tak semua orang kita berkenalan, komen dekat ruangan chat tu, nama siapa, mungkin nama MJ dah nampak lah kalau pakai nama direct kan. Kalau nickname ni tak tahu nama sebenar siapa kan. So berasal daripada mana, bekerja ataupun berniaga. Kalau bekerja sebagai apa, kalau berniaga sebagai apa. Kan, semestinya bekerja ke berniaga ke mesti ada impian untuk memiliki rumah, betul tak? Okey. Kalau nak beli rumah ni bukan satu komitmen yang rendah, sebab majoriti jarang kita jumpa installment kereta lebih besar daripada installment rumah. Kalau sekiranya berlakunya installment kereta kita lebih besar daripada installment rumah, tu bermaksud kita dah langgar financial rules. Kan, kita membeli kereta kehendak, lepas tu kita beli rumah tu, mungkin kita sampai tak boleh membeli rumah, ataupun kita membeli rumah dengan kadar installment yang rendah tu, kena kaji dekat situ. MJ dah sharekan rules dia. Kalau kita nak decide membeli rumah, antara 25% ke 30% daripada gaji bersih. MJ repeat sekali lagi. Kalau kita nak buat budgeting untuk membeli rumah, installment untuk rumah tersebut, rumah keperluan, antara 25 ke 30%. Tapi MJ lebih bersetuju untuk 25% dengan keadaan kewangan sekarang, harga barang yang meningkat kan. Jadinya MJ lebih setuju kepada figure 25% sebagai unjuran untuk pembayaran installment rumah daripada gaji bersih. Yang boleh bantu MJ komen dekat ruangan chat sambil-sambil kita perkenalan tu, boleh sambil-sambil komen untuk tulis untuk formula harga rumah keperluan, installment rumah keperluan. Installment rumah keperluan, komen dekat ruangan chat. Kamal Syafi'i, salam MJ, salam. Kak Tia, okey, dan share, Masya Allah. Okey, Faiza Jaya baru join, Hanim Yusof join. Okey, jom kita ajak ramai lagi, tag kawan-kawan kita yang ada rumah ataupun kawan-kawan kita yang nak membeli rumah. So sambil-sambil tu boleh komen dekat ruangan chat formula yang MJ sharekan tadi. Mungkin MJ pernah sharekan sebelum ni, banyak kali MJ cakap, tapi mungkin ketika tersebut, sesi tersebut tak ada kawan-kawan kita ni, ataupun kita pun tak ada. So kita pun tak ambil tahu berapa sepatutnya installment yang sesuai untuk harga rumah keperluan. Okey, so 25% daripada gaji bersih. Gaji bersih ni apa MJ? Ada orang ingat gaji bersih ni bila dia dapat slip gaji tu, dah tolak segala dia punya hutang kereta, hutang rumah, dia tolak gaji dia, lepas tu masuk dalam akaun dia tu gaji bersih. Gaji bersih yang MJ maksudkan adalah selepas tolak 5 perkara. Kita panggil statutory deduction. Kita panggil statutory deduction. Gaji kasar kita katakan 10,000, tolak dengan KWSP, SOCSO, EIS, zakat dan PCB. Boleh MJ ulang balik. Gaji kasar katakan 10,000, tolak dengan 5 pemotongan wajib, iaitu KWSP, SOCSO, EIS, Employee Insurance Scheme ataupun SIP, Skim Insurans Pekerja, SIP. Okey, dan juga zakat dan juga cukai. Dan antara zakat dengan cukai, terima kasih Hanim Yusof komen dekat ruangan chat KWSP. Okey, antara zakat dengan cukai, you all bayar yang mana? Antara zakat dengan cukai, dia ada 5 tadi MJ sebut kan? Ada 5. Okey, so antara zakat dengan cukai, you all bayar zakat ke bayar cukai? Bayar zakat ke bayar cukai? Bayar zakat ke bayar cukai? Soalan cepuk emas daripada MJ.
Bayar zakat ke bayar emas? Bayar emas pula. Bayar zakat ke bayar cukai ataupun MJ saya bayar dua-dua. Siapa bayar zakat komen 1. Siapa bayar cukai komen 2. Siapa bayar yang kedua-duanya komen 3. Boleh tak? Bantu MJ. Kita sama-sama nak belajar ni. Fazlin Abbas tadi dia PM MJ. MJ ada buat live tak malam ni? Nampak sangat MJ lama tak buat live kan? Okey, MJ kata tak pasti lagi tengok keadaan MJ. So MJ bila tengok masa masih okey, MJ rasa tak apalah, MJ live je lah. Siapa yang ada malam ni adalah insya-Allah siapa yang masuk ke sesi malam ni insya-Allah dapat manfaat. You all bayar zakat ke? Komen 1, bayar cukai komen 2. Dan komen 3 kalau bayar kedua-duanya sekali. Kan? Muhammad bin Abdullah. Alhamdulillah Datuk Izzah Yusof. Masya Allah, Masya Allah. Tambah sikit Datuk Sri. Kan? Kalau Siti Nurhaliza kan Datuk Sri kan? So tambah sikit. Kalau sebut nama MJ tu Datuk Sri. Tapi bukan Datuk Sri Siti Nurhaliza, Datuk Sri Nuriza. Kan? Amin. Okey. Right. Muhammad bin Abdullah, Masya Allah. Okey. Muhammad dia kata dia bayar cukai. Okey. Yang satu tadi dia bayar zakat. 2 dia bayar cukai. Yang nombor 3 dia bayar kedua-duanya sekali. So yang mana satu yang bagus ni MJ? Bayar zakat bagus ke? Bayar cukai bagus ke? Bayar kedua-duanya sekali bagus. Kan? Dia tidak standard. Perkara ni tidak standard dalam kita membuat keputusan. MJ repeat sekali lagi. Untuk nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke, dia tidak standard untuk kita buat keputusan sama dengan kawan kita. Okey, sebenarnya dia bergantung kepada decision kita dengan bagaimana cara kita mengurus zakat kita, cukai kita ataupun kedua-duanya sekali. Okey, contohnya contohnya orang yang makan gaji, orang yang makan gaji yang wajib declare cukai apabila pendapatan setelah tolak KWSP 34,000 setahun. Dia memang kelayakan untuk submit cukai buat e-filing ni adalah 34,000 setahun, lebih kurang gaji bulanan 2,800 termasuk selepas ditolak KWSP. Tetapi bila kita dah layak melebihi 34,000 itu, bila kita declare, kita kena declare gaji kasar kita termasuk KWSP. Dia complicated sedikit nak faham. Okay, right? Tetapi cubalah slowly but surely fahamkan. Boleh tak? Maksudnya syarat untuk kita diwajibkan declare cukai adalah apabila pendapatan kita selepas ditolak KWSP adalah 34,000 setahun. Boleh tak yang ada masa, ada tenaga, bantu komen dekat ruangan chat. 34,000 setahun wajib declare cukai selepas tolak KWSP. Selepas tolak KWSP dapat jawapan 34,000. Contoh, dia bergaji 4,000. 4,000 dia bergaji 3,500. 3,500. Orang yang bergaji 3,500 ni ada deduction 11% untuk bahagian pekerja ditolak daripada KWSP. Kalau gaji dia 3,000, 3,500, 11% berapa? Cuba kira. Kalau 11% darab dengan 3,500. Okey, so maksudnya 385 sebulan. Kalau darab dengan 12, setahun KWSP dia lebih kurang 4,620. So gaji dia 3,500 darab dengan setahun 12 bulan 42,000. Tolak dengan 4,260 bahagian KWSP. Dengar jadi repeat sekali lagi. Gaji kasar dia 3,500 sebulan darab dengan 12 setahun 42,000. Nilai KWSP yang akan ditolak setahun adalah 4,260. So 42,000 tolak dengan 4,260, jawapan dia 37,740. Soalan dia, adakah kes study ini perlu declare cukai? Adakah kes study yang MJ sebutkan ni tadi perlu declare cukai?
Sebab dia punya selepas penolakan adalah 37,740. So siapa yang cakap kena declare? Say I. Kan? Siapa cakap kena declare? Sebab selepas tolak KWSP, jawapan dia lebih kurang 37,000. Adakah dia perlu declare cukai? Yes or no? Y ataupun N? Itu je. Cik jawab. Y ke N? Y ke N? Tuan Idrus ID kata perlu. Ya, jawapan dia perlu declare cukai. Tetapi ketika dia nak hantar submission pendapatan dia, nak declare pendapatan dia mesti declare 42,000. Yang perlu declare adalah gaji kasar, bukannya selepas tolak KWSP. So itulah dia punya cara dia melihat kepada kelayakan kita, sama ada kita perlu declare cukai ataupun tak perlu declare cukai. So MJ hope you guys faham apa yang MJ maksudkan. Jangan pula declare cukai, tolak KWSP pula. Kerana KWSP ni termasuk dalam pelepasan cukai juga. Tetapi kita kena mengikut susunan lah. Bila kita dah declare gaji kasar, kita boleh tolak pengecualian cukai, pelepasan cukai dan juga rebate cukai. Tapi hari ni MJ bukan nak ajar bab tu. Okay, MJ nak ajar bab lain kan. Cuma MJ nak bagi faham calculation untuk pembayaran installment rumah tadi. Kita dapatkan 25% daripada gaji bersih. So gaji bersih tadi selepas ditolak 5 perkara tadilah. So nak bayar zakat ke nak bayar cukai ni MJ? Confirm lah sebagai Muslim, wajiblah kita bayar zakat. Tetapi berapa kita nak bayar? Kan, berapa kita nak bayar zakat? Jadinya kita kena buat kiraan dalam perancangan kewangan. Kita mesti buat kiraan tax planning dan juga zakat planning. Boleh tak bantu MJ? Tax planning dan juga zakat planning. Kedua-duanya kita kena mahir untuk kira. Dan apabila kita dah kira kita punya jumlah cukai yang perlu kita bayar, pihak lembaga hasil dalam negeri memberikan manfaat rebate cukai daripada pembayaran zakat yang boleh dapat 100% penolakan rebate cukai. So bermaksud kalau kita dah kira berapa cukai kita kena bayar LHDN, katakan setahun kita kena bayar 20,000. Kita punya cukai 20,000. LHDN membenarkan untuk jumlah 20,000 tersebut untuk kita convert kepada zakat, di mana dia fall under undang-undang atas rebate cukai. So bermaksud tidak salah untuk kita memilih membayar zakat sepenuhnya daripada bayaran cukai yang kita dah kira setiap tahun. Faham tak? Okey, tak semua orang sama. Ada orang yang dia yang tadi kes kalau kes makan gaji kan, kalau orang yang commission base, orang yang commission base ni ataupun orang yang buat perniagaan dengan pendaftaran enterprise, orang yang dia buat jalankan perniagaan, lesen perniagaan dia adalah enterprise di bawah entiti yang sama, capacity individu. Sekarang ni lembaga hasil dah implement yang commission base kan, yang bila dia dapat source of income daripada commission, lembaga hasil dia sangat bijak lah. Dia collect awal-awal, di mana syarikat-syarikat yang membayar komisen kepada ejen-ejen yang menjual perkhidmatan dan juga barang-barang yang dijual daripada pengeluaran syarikat tersebut akan diambil siap-siap oleh pihak lembaga hasil, di mana syarikat yang membayar komisen akan mengurangkan 2% daripada komisen yang perlu dibayar kepada ejen-ejen yang menjual produk ataupun perkhidmatan mereka untuk dibayar kepada lembaga hasil. Boleh faham ke? Dia complicated sedikit, tapi asalkan you all pernah dengar statement MJ ni, nanti lama-lama you all akan faham. MJ repeat sekali lagi. Maksudnya kalau orang-orang yang commission based ataupun orang-orang yang menjalankan pendaftaran lesen perniagaan enterprise kan, yang commission based MJ maksudkan orang yang commission based ni dia daftar SSM dia under enterprise, maka syarikat yang memberi komisen, membayar komisen kepada ejen tersebut, di mana syarikat tersebut akan memotong 2%
daripada komisen yang perlu dibayar kepada ejen tersebut untuk diserahkan kepada lembaga hasil. So jadinya duit orang-orang yang commission base ni dah advance membayar lembaga hasil. Jadinya dia kena buat kiraan, that's why kita kena buat tax planning ni, perancangan cukai ni. Kerana kita perlu kira siap-siap dahulu berapa anggaran cukai yang dikenakan pada tahun tersebut, dan kita check dengan lembaga hasil berapakah orang-orang yang commission base ni check dengan lembaga hasil berapa sebenarnya kita dah advance, syarikat yang bagi kita commission tu dah advance kan kepada lembaga hasil cukai yang perlu kita bayar. Jadinya bila kita cross check, kita tengok amount tu berapa, so kita boleh buat perancangan berapa kita nak bayar zakat, berapa kita nak bayar, kita check duit kita yang dah advance cukai tadi. Macam tu. Jadinya taklah 100% kita membayar zakat. So untuk orang-orang yang commission base ni disebabkan terpaksa advance jumlah cukai pada kadar 2% daripada syarikat yang memberikan komisen, jadinya kita terpaksalah membayar kedua-duanya sekali, right? Dan kena buat kiraan yang lebih detail lah. So itu kena sesi lain ataupun sesi live tak sesuai, memang kena masuk kelas lah. MJ tak buat kelas buat masa ni, cuma MJ support team MJ pada Sabtu minggu depan. Sabtu minggu depan tak silap MJ 17 hari bulan kot. 17 hari bulan MJ support team MJ yang dia banyak kawan-kawan dia yang nak buat B form sebab closing untuk orang-orang yang buat pendaftaran lesen perniagaan enterprise, dia perlu submit selewat-lewatnya 15 hari bulan 7. Jadinya ada keperluan di situ untuk kelas. So jadinya MJ support untuk warga-warga Johor, siapa berkelapangan boleh pergi ke branch MJ di Johor pada hari Sabtu ke hari Ahad, MJ tak ingat, nanti boleh tengok poster balik. Kita limitkan maksimum 30 orang je sebab training center tu agak limited, so boleh muat lebih kurang 30 orang maksima saja. So first come first serve lah, right? Itu special arrangement lah, MJ pun tak war-warkan sangat, baru hari ni decide. So jadinya nanti you all alert lah kalau sekiranya orang-orang di selatan tanah air yang ada lesen perniagaan enterprise, boleh usahakan untuk hadir di Setia Tropika Johor, MJ punya office, maksimum 30 orang. Okay, Fazlin Abbas kata Sabtu 17 hari bulan 6. Okay, right. By Puan Syahira kata Assalamualaikum MJ, baru first time tengok live MJ, Masya Allah. Okay, insyaAllah stay tune untuk sama-sama kita habiskan sesi part 3. Siapa yang dah tonton part 1 dan part 2, topik dah lama bayar loan rumah tapi baki pinjaman ataupun baki pembiayaan tak gerak-gerak, boleh tak? Boleh tak komen siapa yang dah tengok part 1 dan part 2 video live MJ yang MJ ceritakan berapa teknik, 9 teknik nak cepat habiskan pinjaman ataupun pembiayaan loan rumah. Siapa nak seronok kan bila ada beli rumah kan? Siapa yang tak seronok dapat beli rumah? Tapi nak beli cash tak ada duit, jadinya kita buatlah pembiayaan bank. So bila kita buat pembiayaan bank, semestinya ada perkongsian keuntungan dengan pihak bank. So perkongsian keuntungan tu kita tak naklah kita bayar mahal kan. So kita nak perkongsian keuntungan tu kita dapat bayar kepada pihak bank dengan kadar yang rendah. So jadinya apa teknik yang perlu kita gunakan? Okay, so MJ sharekan 9 teknik. Part 1 dan part 2 MJ dah sharekan sampai 5 tips. Sepatutnya MJ sharekan 9, part 1 dengan part 2 MJ dah sharekan 5 tips. So secara sepintas lalu MJ repeat balik tajuk saja, tips sahaja untuk part 1 dengan part 2. Lepas tu kita akan sambung part 3. Ready ke ready ni? So soalan apa tu? Assalamualaikum MJ, first time join live. Oh okay, Adinda Bakri ada dekat TikTok ke mana ni? TikTok dekat TikTok ke IG ni? MJ pun tak pasti. Okay, so guys,
Alright, belum, baru first time tengok MJ malam ni. Okay, Tuan Jamali kata baru first time. Okay, tolong scroll nanti, you all cari part 1 dengan part 2 sebab hari ni dah part 3. Okay, so MJ repeat apa tips yang pertama. Maksudnya, dia punya main point, kita beli rumah, kita buat pembiayaan dengan bank. Contohnya, kita nak buat pembiayaan, kita buat pembiayaan 35 tahun, kita tak nak bayar 35 tahun. Kita nak cepat habis bayar. Siapa yang nak macam tu? Siapa yang nak dia beli rumah, perjanjian dia dengan pihak bank mula-mula 35 tahun. Sebab apa beza pembiayaan 20 tahun dengan 35 tahun? Cuba jawab dekat MJ. Apa beza kalau orang yang membuat pembiayaan 20 tahun versus dengan 35 tahun? Cepat guys. Apa beza kalau orang yang tempoh pinjaman atau pembiayaan dia 20, Mr. A dia punya pembiayaan 20 tahun. Mr. B pembiayaan dia 35 tahun. Apa dia punya perbezaan? Apa dia punya perbezaan? Cuba fikir secara logik. Apa dia punya perbezaan kalau orang yang membuat pembiayaan rumah 20 tahun versus dengan 35 tahun? Okey, orang yang buat pembiayaan jangka masa panjang 35 tahun, kelebihan dia installment rendah. Sebab kebanyakannya kenapa buat 35 tahun? Sebab tak mampu untuk membayar installment yang tinggi. So MJ memberikan formula tadi kan, memberikan formula untuk rumah keperluan mesti jangan lebih 25% daripada gaji bersih. Kalau gaji bersih 10,000, berapakah installment rumah keperluan yang sesuai? Cuba jawab MJ. Berapakah installment rumah untuk orang yang bergaji bersih 10,000? Berapa? Cepat guys, supaya you all tak salah langkah. Dan MJ ucapkan tahniah kepada orang yang belum membeli hartanah. Kadang-kadang early bird lagi rugi daripada late bird. Faham tak? Ada orang kata early bird, cepatlah beli rumah kan? Kadang-kadang late bird lebih untung kerana membeli dengan ilmu. Kan? Bila kita membeli ada ilmu, so kita akan mengurangkan kesilapan kita. 25% daripada gaji bersih 10,000. Berapa tu? Alah, Nur Aidif, kenapa jawab 3,500? Jawapan dia 2,500. Kalau sekiranya gaji bersih anda 10,000, installment untuk rumah keperluan, dengar bukan rumah kehendak, rumah keperluan 2,500. Kalau anda boleh follow formula ni, insya-Allah keadaan kewangan akan terkawal. So jadinya nafsu kita ni kan nak beli rumah yang cantik. So jadinya bila kita nak installment tu rendah, 25% daripada gaji bersih kita, kan, jadinya kita pun buat installment paling panjang, iaitu 35 tahun. Okey, tapi don't worry guys, nanti MJ akan teruskan sesi ni. Stay tune supaya you all dapat knowledge ni. Jadinya untuk orang yang buat 20 tahun installment, mungkin tinggi extra another 30 or 40%. So maksudnya bila tempoh itu berkurang 20 tahun, tempoh tu pendek, installment akan jadi tinggi. Tetapi kelebihan orang yang buat tenor pendek, dia punya kadar perkongsian keuntungan dengan bank, ataupun kalau bahasa konvensional kita panggil kadar interest rate. Kalau kita dalam Islamik kita panggil profit rate. Bila installment dia mahal, tempoh dia pendek, maka dia punya interest, dia punya kadar perkongsian keuntungan dengan pihak bank lebih rendah berbanding dengan orang yang installment dia panjang. Dia punya tempoh financing dia panjang. Tu dia ada pro and cons. Tetapi dengan teknik dan tips yang MJ sharekan ni, don't worry untuk orang yang ambil tempoh yang panjang.
Don't worry kalau you all ambil tempoh yang panjang iaitu 35 tahun kerana nak dapatkan installment bulanan yang rendah. Setakat ni boleh follow tak? Boleh komen satu kalau you all boleh follow. MJ nak tengok respon. Sambil-sambil tu MJ nak minta bantuan untuk you all tag setidak-tidaknya guys 5 orang kawan. Sebab apa dengan hanya tag 5 orang kawan ni, kalau kawan tu dapat ilmu ni dan dia manfaatkan dalam kehidupan kita menumpang pahala dekat situ. Kalau dia dapat jimatkan duit dia ratus-ratus ribu kerana ilmu yang dia sama-sama dengar pada malam ini, maka kita dapat tumpang pahala kat situ. Korang tak nak ke? So boleh tak? MJ nak minum sekejap. MJ nak minta you all tag. Tag kawan-kawan minimum 5. Boleh? So bila you all tag, kita sama-sama lah buat pahala. MJ dapat pahala, you all pun dapat pahala. Nur Syahid kata salam Kak Izzah. Waalaikumsalam. Afnan, faham. Okay guys, okay, bantu MJ untuk tag 5 orang kawan untuk sama-sama. Kawan yang memang dah berkahwin ataupun belum berkahwin kan, yang nak beli rumah ataupun dah ada loan rumah kan. So minta you all tag dulu. Okay, sambil MJ nak minum Okay, sambil MJ nak minum sekejap. Okay, apa tu? Hasil kelas Kak Izzah, saya dapat beli rumah setelah banyak kali kecundahan dan permohonan. Masya Allah. Nur Syahid, tahniah. Tahun bila tu masuk kelas MJ tu? Masya Allah. Seronoknya MJ dengar. Itulah keseronokan bila kita berkongsi ilmu kan. So bila kita dengar orang dapat manfaat, orang dapat lulus financing, profil jadi cantik kan, saving banyak, emas berkilo-kilo. Dia punya perasaan seronoknya tu, tak tahu nak cakap macam mana. Okay guys, alright, okay. MJ boleh buat sekali lagi tak Zoom untuk urus cukai hari tu terlepas. Ashraf, kalau Ashraf dapat masa pada 17 hari bulan, MJ memang secara live, physical, MJ akan ajar untuk buat B-form pada 17 hari bulan, tetapi di office MJ di Johor, di Setia Tropika. Okay, esok pun MJ ke Johor juga ni, tapi balik hari je. MJ Johor KL ni dah biasa sebab Johor pun MJ punya hometown kan. Okay guys, berbalik tadi kan. So terima kasih banyak-banyak yang sama-sama nak membina pahala. You all dah tag kawan-kawan kan. So tag lagi, teruskan usaha tag supaya lebih ramai orang dapat manfaat. Okay, so jadinya don't worry, dan mengikut kemampuan kita nak installment tu rendah, dan kita nak bayar tu dapatlah murah, dan dapat belilah rumah yang lebih sikit, orang kata yang selesa sedikit kan, disebabkan ada peluang financing sehingga 35 tahun ataupun umur mencecah 70 tahun. Dia punya option macam itulah dari segi tenor. So maksudnya kalau kita muda, kita boleh buat 35 tahun, so installment kita rendah. Tapi kalau kita dah berumur, contoh macam MJ berumur 44 tahun, so kalau MJ nak buat financing untuk rumah, maksimum yang bank allow sehingga umur MJ 70. Okay, 70 tolak dengan 44, so MJ hanya tinggal 27 tahun je. Tinggal 27 tahun je maksima MJ boleh buat tempoh untuk buat financing. So jadinya kalau orang yang muda dia beli rumah yang sama yang MJ beli, dia boleh buat financing up to 35 tahun. Kalau kalian umur 30, bermaksud masih berpeluang maksimum 35 tahun. Faham tak? Sebab 30 tambah 35, 65, tidak melebihi umur 70. Jadinya bank akan allow untuk you all pergi kepada maksima 35 tahun. So perbezaannya installment MJ tinggi. So komitmen tu berat lah, padahal beli rumah yang sama tetapi disebabkan umur berbeza kan. So yang seorang lagi ni bila dia umur dia muda 30, dia boleh buat 35 tahun, installment dia jadi rendah kan, tempoh dia panjang. Okay, tetapi don't worry, apa-apa pun in summary-nya kena ambil tempoh yang panjang tetapi ikut tips yang MJ nak bagi ni. Okay, untuk part 1 dengan part 2 you all kena tonton video sebelum.
Tapi kerana MJ nak sambung part 3, nanti takut tak faham pula kan. Kita senaraikanlah dulu. Kita senaraikan part 1 tapi MJ sebut sepintas lalu. Okey, tips dia yang pertama, kena pastikan pembiayaan kita semi fleksi ataupun full fleksi. Okey, apa itu semi fleksi, apa itu full fleksi? Tonton video MJ part 1. So maksudnya dia ada 9 tips. Ada 9. So MJ sebutkan 1 sampai 5 yang di part 1 dan part 2. Boleh follow tak? Okey tak ni? Okey, alright. So maksudnya bila kita nak buat pembiayaan hartanah, tips yang pertama, pastikan jenis pembiayaan kita bukan term loan ataupun term financing, bukan. Dia adalah semi fleksi ataupun full fleksi. Soalan dia, MJ apa beza? Tonton video. Tonton video part 1. Okey? Dan yang kedua, tips yang kedua, pastikan effective rate rendah. Tolong tonton part 1, pastikan effective rate rendah. Panjang dia punya explanation. Tolong tonton video part 1. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, pastikan charge profit rate dia adalah daily rest. Tips yang ketiga, tolong bantu MJ tuliskan. Okey. Right. Saddam Aidin ada Saddam Aidin. Cuma mungkin terma dia punya perkataan dia tidak menggunakan semi ataupun full fleksi. Dia ada menggunakan perkataan lain dan kita melihatkan kepada dia punya kontrak dia. Kontrak dia, adakah dia boleh allow kita untuk buat extra payment? Bukan advance payment adakah dia allow untuk kita buat extra payment? So tu nanti you all kena go through contract lah. Kalau ada dia punya flexibility dia untuk buat extra payment, walaupun dia semi flexi ataupun full flexi, dia ada dalam kontrak tersebut menyebut tentang dibenarkan untuk extra payment untuk mengurangkan principal. Okey, so tips yang ketiga adalah pastikan charge profit rate tu adalah daily rest. Apa beza ni MJ? Ada daily rest, ada monthly rest, ada yearly rest. Tolong tonton video part 2. Tolong tonton live MJ part 2. Boleh faham Okey, so yang keempat, pastikan tempoh pembiayaan paling maksima. Pastikan tempoh pembiayaan paling maksima. Kalau MJ umur 44, MJ pergi ke 27 tahun. Kalau MJ muda lagi umur 30, MJ ambil sampai umur 35 tahun. Kerana advantage-nya dia punya installment rendah. Okey, boleh faham Itu yang keempat. Dan yang kelima, pastikan tips dia untuk cepat habis bayar pembiayaan kita ni. Buatlah tips-tips yang MJ sharekan ni. Okey, yang kelima adalah pastikan usahakan bukan pastikan, usahakan bayar secara mingguan. Usahakan bayar secara mingguan. Kalau bayar secara mingguan ni, dia punya advantage adalah kita dapat cepat habis bayar pembiayaan kita. Kalau MJ ikut kiraan contoh yang MJ buat untuk financing lebih kurang $1 lebih kurang MJ buat financing contoh financing 500,000 500,000. Kalau sekiranya instead of kita membayar secara bulanan, kita tukar kepada mingguan, kita boleh save interest lebih kurang 70,000 dan kita boleh cepat habis bayar lebih kurang 4 tahun. 35 tahun tadi jadi 31 tahun disebabkan kita implement tips nombor 5. Boleh faham ke tak? Guys, you all boleh follow tak? Boleh follow tak? Tuan Fendi Mohsin, terima kasih banyak-banyak. Fazlin Abbas, Masya Allah, kita doakan orang-orang yang rajin respon ni dipermudahkan urusan. Yang lain pun MJ doakan dipermudahkan urusan. Namun kita tengok usaha orang-orang yang respon ni, ni tanda-tanda orang berjaya ni. Dia fast respon, dia participate. Ni tanda-tanda orang yang sangat energy level dia tinggi. Bila kita masuk kelas dia, kita lah orang yang memang fokus. Lepas tu kita komen, ni tanda-tanda orang-orang yang cepat berjaya. Berbanding yang dengar je dia tak komen tu, dia bukan tak berjaya tapi lambat sikit. Sebab
tak respon. So fast respon, bila kita fast action ni kan, fast lah result kita. Bila kita slow action, slow lah result kita. Okay, so jadinya you all mungkin tak mampu untuk implement kesemuanya. Jadinya bila MJ dah sharekan tips ni, you all tengok balik, dan daripada tips-tips tadi, you all implement apa yang you all mampu. Boleh? Alright. So, dan hari ni part 3, kita nak sambung untuk tips yang ke-6. Okay, kita nak sambung tips yang ke-6. Okay, so bila kita buat extra payment ni, kalau kita buat extra payment ni, dia melibatkan, maksudnya kalau kita nak cepat habis pembiayaan ni kan, kita of course kena implement tips MJ daripada nombor 1 sampai nombor 5 tadi. Dan nak tambah lagi cepat habis pembiayaan, kita nak kena buat extra payment. Isu dia, mana nak cari duit untuk extra payment? So MJ nak tanya ni, kalau kita nak cepat habis bayar financing kita, tips nombor 1 sampai nombor 5, kita tak bayar extra. Tips tadi tak ada buat extra payment pun. Tapi kita implement tips tadi, itu pun dah untung. Itu dah pun menguntungkan. Macam contoh tips nombor 5 tadi, boleh kurangkan kita punya kadar interest. Kalau rumah, kalau pembiayaan RM500,000, boleh save RM70,000 disebabkan kita memilih untuk membayar pembiayaan kita secara mingguan, bukannya bulanan. Okay, right. So tips yang ke-6 ni, nak bayar ekstra. Kita nak bayar ekstra ni, kita ada cari duit untuk kita bayar ekstra. Tapi antara kita bayar ekstra dekat kita punya financing versus duit ekstra tu kita labur, manakah yang lebih menguntungkan? Soalan daripada MJ. Kalau kita ada duit ekstra, kita buat part time, kita buat extra business kan, kita kerja ni mungkin kita seorang guru, lepas tu kita buat tuition, kita ada extra income, kita jual modul, kita jual buku kan, lepas tu kita ada extra income. Daripada extra income tu, kita nak cepat habis kita punya financing, kita bayar extra ke rumah kita, contoh dengan kadar yang dikenakan oleh pihak bank 4.5% lah katakan, 4.5% kadar interest yang dikenakan, kadar profit sharing yang dikenakan, versus dengan duit ekstra tersebut kita invest dekat return yang 4.5% contoh. Kan, yang mana satu pilihan anda? Kalau anda ada duit ekstra, secara logiknya macam, kalau aku ada ekstra ni, aku nak cepatlah habis bayar rumah aku bayarlah aku punya loan, nak cepat-cepat bayar loan aku ni, financing aku ni, sebab aku nak cepat-cepat habis bayar. Kan, so kalau term loan bayar tu kita tak panggil extra payment, kita panggil advance, sebab dia tak akan dapat mengurangkan principal. Tapi ni memang kita dah guna tips yang nombor 1 tadi, kita dah pastikan financing kita tu adalah semi flexi ataupun flexi. Jadinya kita ada duit ekstra ni, kita ada duit ekstra, kita nak advance setiap bulan bayar kita punya financing rumah, ataupun kita nak ambil duit ekstra tadi, kita nak invest. Kita nak invest, mungkin simpan dekat ASB, simpan dekat emas, simpan dekat tabung haji, simpan dekat unit trust. Macam tu. Faham tak comparison dia? Sama ada nak labur duit ekstra ataupun settle hutang rumah. Yang mana satu pilihan anda? Nak katakan, 1 nak settle hutang rumah, 2 nak laburkan duit ekstra tadi. You all yang mana satu? Satu ke 2? Je nak tengok. Tanah kala, kalau LPPSA kita tak boleh buat, sebab LPPSA dah memang fixed rate, so kita tak boleh buat teknik ni. Okey, Alif Zahid kata, tengok mana loan interest mana yang lebih tinggi. Interest mana yang lebih tinggi? Helmi Hasbullah kata dia pilih teknik nombor 2. Teknik nombor 2 adalah untuk invest duit tersebut. Kan? Cik Da kata, kalau auto deduction macam mana nak buat extra tu sis? Kalau auto deduction ni,
Kalau kita nak buat extra payment tu, kita kalau financing kita flexi ataupun semi flexi, kita buat extra payment tu automatic dia akan tolak principal. That's why kena implement tips daripada tips pertama sampai tips yang ke-9 ni. Boleh faham tak? Kalau sekiranya tips yang pertama kita dah term financing, dekat situ kita kena negotiate dengan bank lah. Yang pernah MJ tanya, kalau daripada term financing nak tukar kepada semi flexi ataupun full flexi, agreement kena tukar, contract kena tukar. So bila contract nak kena tukar ni, ada charges-charges yang dikenakan. So you all kena rujuk bank-bank yang you all sign up. So daripada situ bila dah jumpa banker, tengok tips MJ ni balik, tanya dekat banker kat mana daripada tips-tips ni yang boleh membantu anda untuk dapat kurangkan you all punya kadar profit rate, kadar interest rate. Okay guys, okay, so jadinya MJ nak tengok komen. Ramai yang memilih okay, balance ni. Ada yang Tuan Fendi dia pilih 1, Zulaika dia pilih 1 juga, Syarin pilih 2, Nakyu pilih 2. Okay, so simple je guys. Okay, simple je macam ni. You all pernah dengar financial calculator? Pernah dengar financial calculator? MJ nak student-student MJ, follower-follower MJ ni pandai kira. MJ nak langkah ni you all tolong download financial calculator. Banyak fungsi dalam financial calculator tu. Tapi untuk sesi malam ni MJ nak you all faham 2 function je. You all tengok dekat financial calculator, dekat bahagian compound interest. Boleh tak komen di ruangan chat? Okay, bahagian compound interest calculator dengan loan calculator. MJ sebutkan, tolong install, tolong upload, tolong download. You all kena masukkan, download dekat dalam handphone you all financial calculator. Penting bagi kita untuk faham apa agreement yang kita nak sign up, dan penting bagi kita untuk faham kira-kira tu. Memang dia agak complicated sedikit, tetapi alah bisa tegal biasa. Bila you all start nak cuba faham, lama-lama dia akan faham dan hadam dan faham dan hadam. Okay, buka download financial calculator. MJ nak you all belajar 2 function, iaitu compound interest calculator dan juga loan calculator. Okay, kalau sesiapa yang memilih, siapa yang memilih yang option pertama tadi, dia nak buat extra payment instead of untuk dia melaburkan duit tersebut. Sebab MJ tak tahu you all nak labur di mana, berapa kadar pulangan. MJ tak tahu you all punya financing berapa dia punya kadar profit rate, interest rate. Faham tak? MJ tak tahu. Jadinya you all sendiri kena ambil tahu. So bila nak kena ambil tahu ni, kena pandai kira-kira. So buka dekat bila dah upload financial calculator, you all buka dekat compound interest calculator. Okay, so katakan you all buka, sambil you all buka tu, nanti you all tengok di bahagian compound interest calculator dia ada tulis monthly deposit. Katakan you all ada extra setiap bulan RM500. Okay, RM500 you all nak simpan dekat dalam katakan di tempat yang pulangan dia 4.5%. So you all key in dekat financial calculator tu, dekat bahagian compound interest calculator tu, annual interest rate dia adalah 4.5%. Tak apa, mungkin malam ni you all tak berapa faham lagi. Nanti bila dah download, dah upload financial calculator, you all dengar balik video MJ ni, mana yang dekat TikTok, boleh tengok balik video dekat MJ punya page. Daripada situ you all buat refresh, recharge balik video ni untuk you all faham apa yang cuba MJ sampaikan ni. Sebab facility bila kat rumah ni tak berapa nak lengkap, MJ nak tunjukkan secara live ni macam susah sikit kan. Jadinya MJ cakap je, nanti you all buat sendiri, kan. Kena pandai kira-kira ni. Okay, so jadinya you all masukkan interest rate tu 4.5%. Okay, contohlah you all nak cepat habis bayar financing. Katalah Mr. A ni dia buat financing 35 tahun. Bagi MJ satu tempoh yang nak cepat habis bayar berapa tahun? Kalau you guys ambil financing 35 tahun, you all nak cepat habis bayar berapa tahun? 20 tahun? 25 tahun? Maksudnya
Tak naklah sampai ikut betul-betul 35 tahun. MJ bagi contoh je lah you all nak cepat habis bayar 20 tahun. Jadinya dekat period month dalam financial calculator tu key in 240 bulan. 240 bulan, compounding tu tukar kepada annually, calculate. So dekat situ you all nampak bila you all ada RM500 extra, lepas tu you all simpan dekat pulangan 4.5% selama 240 bulan dengan kadar compounding annually, berapa duit akan berkembang? Jawapan dia duit principal RM120,000 pada tahun ke-20, maturity value dia RM192,000. Kan? Jadinya kalau ada duit RM192,000, misi dia adalah duit tabung RM500 ni khas untuk settlekan rumah, financing rumah. Okey, maksudnya duit yang di compound ni pada tahun ke-20 nak settle semua baki pembiayaan rumah. Faham tak? Faham tak? Maksudnya you all ada target dana ni, extra 500 ni memang fokus untuk buat fully settlement rumah pada tahun ke-20. So MJ cukup ke nak fully settle kan? Contoh dia kan. So kena melihat pula kepada fungsi loan calculator. Loan calculator. Pergi masuk dekat loan calculator, katakan buat loan amount RM500,000 ataupun financing amount RM500,000. Kadar interest katakan 4.3%. 4.3%, tempoh pinjaman 35 tahun. Okey. So, calculate. Okey, calculate. So kita dapatlah berapa jawapan installment rumah kita. MJ repeat sekali lagi Maksudnya tadi extra payment simpan 500, compoundkan dekat pulangan 4.5%, pada tahun ke-20 duit ada lebih kurang RM192,000. Okey, versuskan dengan katakan buat financing RM500,000, tidak membuat apa-apa extra payment, cuma menggunakan teknik bayar secara mingguan dan dapat save interest profit rate sebanyak RM70,000 dan cepat habis 4 tahun. Okey. Dan kita guna pula teknik yang tadi, kita simpan duit kita dan kita compoundkan. Lepas tu kita lihat kita punya loan calculator, kita tekan dekat button amortization, pada bulan ke-240 berapa kita punya baki pembiayaan. InsyaAllah kalau ada masa MJ buat kelas, usahakanlah hadir. Tapi MJ nak buat kelas pun tak tahulah bila, sebab banyak invitation daripada corporate. So jadual sangat pack. So kita tengok baki pembiayaan pada ketika itu adalah 305,337. Duit yang kita compound tadi tak cukup untuk fully settle. Bermaksud bila kita buat perancangan tu, kita kena ekstrakan lagi. Tak cukup RM500 kerana dia tidak mencapai figure yang kita nak settlekan pada tahun ke-20. Dia bila tak menulis tu, dia complicated sedikit lah. Tapi MJ hope you all dapat. Terima kasih Culin yang tolong tulis figure. So monthly installment 2305. Lepas tu dia punya duit compound jadi 192,785. Baki pembiayaan, baki pembiayaan kalau setengah juta lebih kurang 300,000. Jadinya berapa sebenarnya kita nak kena buat compoundkan duit kita extra. Berbanding pula kita buat untuk orang yang dia kata MJ, saya ni tak disiplin menyimpan MJ. Kalau saya simpan dalam ASB, kalau return 4.5%, finally duit tu tak ada dekat dalam akaun ASB tu. So saya tak istiqomah simpan. Jadinya tak apalah MJ, saya commit je lah bayar extra RM500 daripada duit ni saya simpan, lepas tu saya pakai, saya simpan, saya pakai kan. Saya commit je lah MJ, nak cepat habis saya punya rumah ni, saya bayarlah extra RM500 kan. Calculate. So berapa? You all pergi financial calculator, kalau bayar extra RM500, maka dekat dalam financial calculator akan
you all nampak figure yang you all akan cepat habis financing dengan bayar ekstra RM500 sebanyak 135 bulan. 135 bulan bersamaan dengan berapa tahun? Guys, 135 bulan bersamaan dengan berapa tahun? Lebih kurang 11 tahun, betul tak? Betul ke? Lebih kurang 11 tahun. Cepat habis financing 11 tahun. Tadi kita buat financing 35 tahun. Bila cepat habis bayar 11 tahun awal, bermaksud pada tahun ke-24 dah habis bayar. 35 tolak 11, 24. Maksudnya tahun ke-24 dah habis bayar instead of 35 tahun asbab bayar ekstra. Ekstra 500 tadi. Kalau yang kita buat teknik yang kita compoundkan duit RM500 tadi, dia tidak mencukupi untuk kita settlekan fully settlement tadi. Sebab dia berbaki RM300,000, kan? Dia berbaki RM300,000, kita punya duit compounding tadi RM192,000. So kita kena increasekan sebab target kita tadi untuk awal habis bayar 15 tahun. Dia secara logik dia plus minus dekat situ. Kalau sekiranya kita buat extra payment, kita akan mencapai target kita 15 tahun awal instead of 35 tahun, kita dapat tahun ke-20 dah habis. Bila kita bayar ekstra ataupun kita compoundkan ekstra daripada 500. Jadinya conclusion dia, MJ nak you all faham untuk kira-kira compound versus dengan loan calculator. Boleh faham ke apa yang MJ cuba sampaikan ni? Maksudnya you guys sendiri kena buat kira-kira mana yang untung untuk aku, sebab MJ tak tahu you all punya kadar profit rate untuk you all punya financing. MJ tak tahu you all nak simpan dekat mana. Jadinya jalan selamat, diri sendiri kena pandai kira menggunakan financial calculator. Tak susah. You all hanya key in beberapa item. Mungkin nanti dekat live ni MJ akan tempel, MJ akan screenshot calculation dia. Nanti you all tengoklah dekat komen-komen tu, nanti MJ akan selit calculation yang MJ sebutkan tadi supaya you all lebih faham. Okay, so you all sendiri kena faham. Dan kenapa you all sendiri kena faham kira, pandai kira, nanti you all boleh ajar kepada anak-anak anda, anak saudara ke, kawan-kawan ke, you all sendiri boleh ajar. Kenapa saya buat lebihan bayar bulan-bulan, dia hanya masuk dalam advance payment ya, dia tak terus tolak principal, kerana kontrak Puan Quratul Aini mungkin adalah term financing ataupun term loan. Term loan ni dia, kalau kita bayar extra, dia tak akan tolak principal. Dia tak akan tolak principal, dia consider kita hanya advance untuk following month. Tapi ada bank yang kalau kita walk in, kita bagi tahu dia extra payment kita adalah untuk reduce principal. Ada bank yang consider. Faham guys? Ada bank yang consider. Okay? Alright. So, dapat tak sesuatu apa yang MJ maksudkan untuk buat extra payment? Extra payment daripada duit yang kita ada extra. You all kena buat calculation. Extra payment kalau di compound, dan pada tahun duit tu dah banyak, kita nak buat fully settlement. Or kalau orang yang tak disiplin menyimpan, dia terus je direct buat extra payment kepada dia punya financing. Boleh faham tak apa yang MJ cuba sampaikan ni? Dia bukannya sukati-sukati untuk tiru orang. Dia kena tengok kita punya disiplin diri sendiri. Dikhawatiri konon nak simpan dan nak compound, tapi finally duit tersebut kita break the objective, kita pakai pergi buat shopping, kita pakai pergi buat vacation, akhirnya nak buat early settlement rumah, tak ada duit. So MJ tak naklah macam tu. So jadinya orang yang tak disiplin, dia boleh direct je bayar dia punya installment rumah, bayar extra untuk dia cepat habis bayar dia punya financing, dan untuk dia dapat reduce dia punya profit rate ataupun interest rate yang di-charge oleh pihak bank. So tak adalah kita bayar interest tu banyak, tak adalah perkongsian keuntungan yang bank ambil tu banyak, disebabkan kita buat extra payment. Okay, right. So extra payment untuk item nombor 6 ni, okay. So jadinya dapat tips nombor 6 adalah
bayar rumah versus dengan invest lah tadi. So tips nombor 6, bayar rumah direct. Kalau tak disiplin, bayar rumah direct extra kalau ada extra duit, ataupun kita decide untuk invest dan compound, dan akhirnya akan buat fully settlement pada tahun yang kita target objektif untuk buat fully settlement. Boleh faham so dan tips yang tips yang ke-7. Dapat tak guys? Belajar sesuatu tak? Belajar tak sesuatu? Sebab financial planning ni dia bukan sesuatu yang standard, dia bergantung kepada setiap individu punya objektif. Dia kena tahu goal dalam kewangan. So implementation berbeza-beza antara satu sama lain. So yang tips yang ke-7 adalah pernah dengar tak orang withdraw duit KWSP untuk bayar installment rumah? Pernah dengar tak? Withdraw duit daripada KWSP account 2 untuk bayar ekstra rumah, ataupun dia ada dua keadaan. Ada orang yang dia buat pengeluaran KWSP untuk installment rumah dia. Dalam masa yang sama, duit gaji bulanan yang selalu dia bayar ekstra rumah, selalu duit gaji bulanan yang dia bayar rumah, dia tetap bayar. So bermaksud dia bayar double, betul tak? 1 bulan daripada KWSP, 1 bulan yang dia bayar sendiri daripada duit gaji dia. Dia tidak dia committed untuk bayar double disebabkan dia nak cepat habis bayar rumah dia. Dia nak kurangkan interest, dia nak kurangkan profit rate, kan? So kalau sekiranya sekejap tengok nota MJ kejap so jadinya kalau orang yang di kategori yang pertama, dengar kalau di kategori pertama tadi, maksudnya setiap kali ada duit dalam KWSP account 2 dia akan keluarkan untuk bayar rumah, installment rumah. Dalam masa yang sama, gaji dia pun dia bayar installment rumah. So rasa-rasa berapa tahun cepat habis bayar? Kalau sekiranya dia bayar double, dia keluar duit KWSP, lepas tu dia bayar juga daripada gaji dia, rasa-rasa berapa cepat dia akan habis bayar rumah untuk case study yang tempoh 35 tahun untuk loan 500,000 tadi, financing 500,000. Ceteka kalau bayar double. Siti kata tak tahu. Yang je nak tengok yang dekat dalam page. Apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Rasa-rasa ceteka lah. Ceteka kalau bayar double MJ, macam mana MJ? Berapa yang cepat habis bayar? Zaklin kata 15. Tak ada yang berani nak jawab. Syazwin Ismail. Syazwin. 17.5 tahun. So MJ buat calculation, lebih kurang 20 tahun awal habis bayar. Seronok tak? Financing 35 tahun. Tapi apa? Cepat habis bayar 20 tahun awal. So jadinya dia bayar 15 tahun sahaja, sebab dia dapat 20 tahun awal habis bayar. Dia hanya bayar 15 tahun. Tetapi Faisal tu Faisal plus minus lah 16 ataupun 15 bergantung kepada interest rate, profit rate. So tapi dia nak pesan macam ni, kena melihat kepada keadaan kewangan masing-masing. Kalau sekiranya kita melihat kepada keadaan PKP, dalam keadaan PKP ramai rakyat Malaysia yang meneruskan kelangsungan hidup dengan withdrawal duit daripada KWSP, kan. iCitra lah, banyak macam-macam kan, kan masa waktu PKP, iCitra, apa lagi, NJ pun dah tak ingat dah. Dah lama dah kan ada offer daripada government disebabkan rakyat Malaysia ramai yang memerlukan cash flow disebabkan dibuang kerja dan sebagainya, terpaksa mengeluarkan duit daripada akaun 2 yang dibenarkan oleh kerajaan pada ketika itu melalui program-program yang dah di-announce lah. So kalau sekiranya kita tidak berusaha untuk cari ekstra income untuk cepat habis bayar rumah kita,
ataupun extra income untuk compoundkan duit tersebut dalam tempat-tempat pelaburan, maka kita akan kacau kita punya KWSP, which is not good. Sebab ultimate goal KWSP adalah untuk persaraan. Dikhawatiri bila kita withdraw macam-macam, nanti bersara kita tak ada duit. So jadinya MJ lebih prefer, instead of kita withdraw duit daripada KWSP, lebih baik kita menggunakan teknik extra payment direct kepada financing kita, ataupun extra duit yang kita ada, kita compound dan akhirnya kita buat fully settlement. Boleh faham? iSinar, betul Siti. Okay, so faham tak? Maksudnya pilihan withdrawal daripada KWSP ni boleh dibuat tetapi tidak digalakkan kerana objektif KWSP adalah untuk duit persaraan. Kalau kita kacau untuk bayar rumah kita, dikhawatiri kita akan tak mencapai objektif persaraan kita. So MJ lebih prefer extra payment melalui kita buat extra job, extra business. So MJ nak tengok time check. Sekarang ni time check pukul berapa? 11.35. Dah agak malam sebab besok subuh-subuh MJ nak kena gerak ke Johor. So MJ tak habis share untuk part 3 ni, memang terpaksa buat part 4 sebab ada lagi 2 tips yang MJ akan kongsikan. Dia biar belajar tak banyak tetapi kita buat tindakan. Okay, so tips pada malam ini MJ recap balik. Okay, tips yang ke-6 adalah decision kita untuk bayar extra direct kepada kita punya financing rumah, ataupun extra duit yang kita ada kita nak invest dan kita buat fully settlement pada ketika objektif kita nak buat fully settlement. Korang kena buat calculation sendiri untuk tengok mana yang untung, sebab decision nak simpan dekat mana dan you all punya financing kadar interest dan profit rate MJ tak tahu. Okay, dan tips yang ke-7 adalah bayar double, bayar double boleh save a lot. Ada yang menggunakan KWSP. Kalau sekiranya dia guna KWSP tetapi dia memang ada extra duit yang dia compoundkan dekat pulangan mungkin 8%, 10%, kan. Contoh dia mahir dalam unit trust, dia mahir dekat dalam saham yang dia boleh making the money more and more. So tak apalah, dia withdraw duit daripada KWSP. In the same time, dia buat extra job, dia ada duit extra dan dia compoundkan duit dia dengan lebih hebat daripada return KWSP. Yang duit yang dia compound dengan lebih hebat tu, target dia adalah untuk backup ketika nak bersara. Boleh faham tak? So perancangan kewangan ni dia kena kreatif. Dia kena kreatif untuk decision tu. Okay guys, so jadinya MJ dah kongsikan tips nombor 6 dengan 7. Siapa yang belajar sesuatu, komen saya. Dia panjang sikit. MJ nak tengok siapa yang belajar sesuatu, komen saya. Walaupun 2 tips je MJ sharekan pada malam ini, tapi sebenarnya you all nak kena dengar video pertama, you all kena dengar video kedua, dan you all nak kena dengar video ketiga, dan you all nak kena dengar nanti video keempat yang akan datang MJ kongsikan. Okay guys, so jadinya sambil MJ sebelum MJ tutup ni, MJ nak siapa yang di sini yang berminat untuk cari extra income untuk cepat habis bayar rumah dia? Siapa yang nak? Komen saya. So siapa yang nak? Siapa yang nak? Dia nak cepat habis bayar rumah dia ni. Ataupun dia nak ada duit ekstra untuk dia compoundkan duit dia dekat investment yang boleh bagi return yang tinggi. Lepas tu dia nak cepat-cepat settlekan dia punya loan rumah ni, sebab rumah tu rumah yang dia duduk, kan. So dia nak kena cari duit ni. So MJ nak tengok siapa orang yang berminat nak misi cepat habiskan dia punya loan rumah ataupun financing rumah. Okay, kan. So jadinya kat sini MJ nak membuka peluang dan ruang kerana MJ implement teknik tips yang MJ ajarkan kepada anda ni. Sebab MJ dah dalam industri ni 23 tahun. So bagaimana MJ dapat membeli hartanah yang banyak, macam mana MJ dapat usahakan untuk compound duit ke tempat-tempat return yang lebih tinggi, macam mana MJ dapat buat extra payment untuk rumah-rumah yang MJ ada, terutamanya rumah yang MJ duduk, untuk cepat habis bayar. Jadinya kita kena buat extra income. So nak buat extra income ni kan, kalau kita berniaga ni, kita kena looking kepada modal yang rendah, risiko yang rendah tetapi chances untuk income yang tinggi. Siapa nak risiko rendah
tetapi chances untuk dapat income yang tinggi untuk misi cepat habis bayar rumah idaman kita, rumah keperluan kita. Alright. Guys, so jadinya tolong usahakan untuk berjumpa dengan MJ pada 24 Jun. MJ repeat sekali lagi, spend masa dengan MJ pada 24 Jun secara fizikal di Jerung Hall. MJ nak kongsikan macam mana MJ mencipta profil sehingga MJ layak financing lebih kurang 4 juta pada awal usia 30-an. Pada awal usia 30-an, bank boleh bagi MJ 4 juta financing. So seronok ke? Seronok sangat kan? Kan? Oh MJ ni ajar orang berhutang ke apa semua. Sekarang ni MJ nak ajar berhutang baik, hutang yang boleh memberi keuntungan. Okay? Kita nak membina profil kita. So jadinya MJ nak you all jumpa dengan MJ untuk MJ ajarkan macam mana kita nak membina profil dan mencipta aset 1 juta pertama kita. Kita nak design supaya kita pastikan 1 juta pertama kita tahu kita akan dapat minimum ketika usia persaraan kita yang kita nak design hanya 10 tahun. Guys, teori yang MJ pakai ni proven sebab MJ yang sendiri melalui proses tersebut. 10 tahun untuk membina 1 juta aset tidak mustahil. Tidak mustahil, tapi kena diusulkan dengan tindakan, kena datangi ilmu. So, tolong alert pendaftaran ni MJ tak nak buat secara online sebab MJ nak orang yang serius, betul-betul nak bina 1 juta pertama, nak cepat habis bayar rumah, kerana bila kita membeli rumah dalam bentuk financing ataupun loan, dia masih dalam kategori liability. Faham tak? Yang repeat sekali lagi bila kita membeli rumah, kita buat financing dengan pihak bank, dia bukan aset, belum kategori aset, dia masih dalam kategori liability. So jadinya kita tak nak menanggung liability ni lama. So kita nak cepat habiskan bayar kita punya liability. Jadinya kita kena ada strategi yang perlu kita susun untuk kita cipta pendapatan kita dengan lebih baik supaya kita boleh cepat habiskan financing kita dan kita tak buatlah bank untung sangat kan. So orang yang bijak kan MJ selalu keluar statement ni, pelabur menggunakan bank untuk jadi kaya, pelebur dipergunakan bank untuk jadi miskin. Boleh tak? Boleh komen sekali lagi tak? Pelabur menggunakan bank untuk jadi kaya, pelebur dipergunakan bank untuk jadi miskin. So guys, nak jadi kaya ke nak jadi miskin? So macam mana kita nak jadi kaya dengan kita dapat berkolaborasi dengan bank untuk kita kaya? Kita kena mendatangi ilmu supaya kita dapat kurangkan profit rate, perkongsian keuntungan dengan pihak bank tu, kerana agreement tersebut memang dibenarkan untuk kita buat extra payment. So untuk buat extra payment, kita kena ada duit extra. So kita kena bangkit, berniaga, kita kena cipta profil kita. Lepas tu kita boleh bersara dalam keadaan yang selesa. Kita boleh bersara dalam keadaan MJ selalu bagi tagline ni kan, bersara muda, kaya, berjaya, bahagia, berjasa. Sekali lagi boleh komen tak dekat ruangan chat? Impian kita nak bersara muda, kaya, berjaya, bahagia, berjasa. Boleh komen tak di TikTok kan? Nak tak kita nak bersara muda, kaya, berjaya, bahagia, berjasa? Kenapa MJ keluarkan 5 ni? Ada orang bersara belum tentu muda, ramai yang bersara dia tua. Ada orang bersara belum tentu kaya, dia bersara dalam keadaan miskin dan dia terpaksa teruskan kerja. Tak seronok bersara dalam keadaan miskin kan? Bukan hina miskin tu, bukan. Kita boleh rancang untuk kita bersara dalam keadaan kaya. Dan dalam Islam pun kan, kita memang kena kaya supaya kita boleh bantu masyarakat dengan lebih baik. Okey. Dan ada orang bersara belum tentu berjaya kan? Ada orang bersara tapi dia tak berjaya. Ada orang bersara belum tentu bahagia. Ada orang bersara belum tentu berjasa. Jadinya our objektif kita nak bersara muda, kita nak capai yang luar biasa, tak nak bersara tua, kita nak bersara cepat, bersara dalam kaya, bahagia, berjaya dan berjasa. Boleh? Right. So, terima kasih yang join sesi MJ pada malam ini. Semoga
You all tolong forward video ni, live video ni kepada lebih ramai lagi supaya ilmu ni dapat didengar oleh lebih ramai lagi, supaya lebih ramai lagi dapat manfaat. Seronoknya kita apabila orang beli hartanah dalam keadaan berilmu. Sebab MJ dah lalui pengalaman membeli hartanah, 10 hartanah pertama MJ tak ada ilmu. Korang dah dapatkan buku MJ ke belum? Siapa yang MJ kena tunjuk juga ni. So MJ kena tunjuk ni pengalaman yang MJ terjerat-jerat dalam kewangan dan hartanah ni. Buku pertama yang MJ tulis ni, so jadikan kitab kewangan, kitab kewangan keluarga, macam tu. So ni buku pertama, ni buku kedua MJ formula urus gaji, dan ini buku ketiga MJ kalkulator dari langit. Guys, pelaburan ilmu ni dia tidak merugikan kalau kita bertindak lah. Tolong dapatkan ketiga-tiga buku MJ ni, pengalaman yang MJ coretkan dalam buku ni. InsyaAllah korang dengan modal 3 ni MJ rasa tak sampai RM100. Usahakanlah beli combo buku ni, suruh anak-anak baca supaya you all satu keluarga mengurus kewangan dengan baik. Alright? Dengan pelaburan beli buku ni, insyaAllah korang boleh menyelamatkan berjuta-juta duit. Berbanding MJ ni yang melalui pengalaman yang banyak sangat silap. Okay? Jangan silap macam MJ dulu kerana banyak duit hangus. Alright? Okay guys, itu saja MJ Hope. Doakan perjalanan MJ besok pagi subuh. MJ akan bergerak ke Johor Bahru. Orang-orang Johor, orang-orang Selatan, kan, kalau ada masa nanti riki-riki lah MJ berada di mana. Kalau ada kesempatan, ada rezeki, boleh kita berjumpa insyaAllah. Okay, itu saja daripada MJ untuk sesi pada malam ini. Dan terima kasih di TikTok, Masya Allah. Kalau di TikTok, you all boleh dengar balik video MJ dekat page. You all kena pergi dekat page MJ, page Izzah Yusof. Pastikan you all masuk dalam Telegram, IG dan sebagainya, kan. Dan you all boleh klik di link di bio untuk you all dapatkan maklumat buku. Maklumat buku, you all dapatkan maklumat untuk kelas-kelas MJ. Sebenarnya MJ tak banyak buat kelas fizikal. Dah tak banyak buat kelas sebab MJ banyak invitation daripada corporate. Okay, so jadinya MJ entertain kepada corporate lah, berbanding dengan public. So jadinya public hanya sekadar MJ live dan team MJ tolong potong konten-konten kelas-kelas yang MJ buat, dan daripada situ dapat memberi manfaat kepada ummah, insyaAllah. Okay, so guys, itu saja daripada MJ. Terima kasih banyak-banyak. Selamat bercuti besok dan lusa. Okay, so hati-hati di jalan raya. Doakan perjalanan MJ selamat besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Office MJ di mana? Di Johor. Office MJ di Setia Tropika, tapi program MJ esok dekat South Key.